Okay, mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minas salihin. Okay, so last week kita telah melihat mengenai isomorfisme kumpulan, ya. So apakah itu isomorfisme kumpulan? Kita ada suatu homomorfisme alfa daripada G kepada H, dan jika homomorfisme itu bersifat bijektif, maka kita katakan G dan H berisomorfisme. Ini bermaksud G dan H itu mempunyai sifat-sifat yang sama. Kita boleh anggapkan kedua-dua kumpulan itu adalah sebenarnya sama, serupa tetapi tak sama. Okey. Dan kita telah tunjukkan yang isomorfisme itu merupakan satu hubungan kesetaraan. Jadi kalau G berisomorfisme dengan H, maka H juga berisomorfisme dengan G. Begitu juga dia bersifat refleksif dan transitif. So isomorfisme merupakan suatu hubungan kesetaraan, dan jadi merupakan ada beberapa kumpulan yang setara. Kemudian kita dah tunjukkan yang Z15 berisomorfisme dengan Z3 darab silang dengan Z5, tetapi Z24 tidak berisomorfisme dengan Z4 darab silang dengan Z6, So walaupun kita lihat di sini ada perbezaan, So sebenarnya kita boleh tunjukkan yang ZPQ berisomorfisme dengan ZP darab silang ZQ jika GCD P dan Q adalah satu. Misalnya kalau 15 tu berisomorfisme dengan Z3 cross 5, tetapi 466 tu tidak, GCD dia 2, jadi tidak berisomorfisme. So inilah hasil yang kita perlu tahulah, walaupun belum ditunjukkan lagi. Yang ZPQ berisomorfisme dengan ZP cross ZQ jika GCD dia satu. Kemudian kita juga tunjukkan jika G adalah kumpulan berkitar, maka G berisomorfisme dengan kumpulan integer jika peringkat G tak terhingga, dan jika peringkat G terhingga, katakan peringkat G sama dengan N, maka G berisomorfisme dengan Zn. So itu yang telah kita lihat pada 2 minggu lepas. So kita akan sambung untuk tajuk isomorfisme ini. Kita lengkapkan bab yang ke-11 ini. Okey, jadi apa yang telah kita lihat, yang terakhir sekali kita telah berhenti dekat lemma 11.1, iaitu jika G kumpulan abilan dengan dua unsur bukan remeh berperingkat A dan B yang berperingkat 2, A dan B berperingkat 2, maka kita telah tunjukkan yang G mempunyai suatu subkumpulan H yang berisomorfisme dengan Z2 darab silang dengan Z2. So itu kita telah tunjukkan, kita telah buktikan teorem lemma ini, iaitu kita telah tunjukkan yang kumpulan tersebut mempunyai subkumpulan H, yang subkumpulan H itu mempunyai 4 unsur, iaitu E, A, B dan C. Dan C itu sebenarnya adalah hasil darab silang. So ini yang telah kita tunjukkan, C itu adalah unsur yang berbeza, dan seterusnya kita dah tunjukkan yang kumpulan itu dia mempunyai satu subkumpulan yang berisomorfisme dengan Z2 darab Z2, kerana kita telah tunjukkan yang H, A, B, C itu adalah berisomorfisme dengan Z2 darab Z2, daripada hasil pemetaan ini, kita dah tunjukkan bagi setiap kumpulan yang mempunyai dua unsur yang berperingkat 2, katakan A dan B, maka dia mempunyai satu subkumpulan H
yang berasomorfisme dengan Z2 darat silang dengan Z2. Itu yang telah kita tunjukkan 2 minggu lepas. So hasil daripada ini kita boleh dapatkan beberapa hasil-hasil baharu daripada 5.11.1 ini. Okey, so korelari yang pertama, bagi setiap kumpulan G yang berperingkat 4 akan berasomorfisme dengan Z4 ataupun Z2 darab Z2. So itu yang kita nak tunjukkanlah pada hari ini. Kenapa kita pilih peringkat 4? Kita dah tunjukkan peringkat 2 Z kumpulan G berasomorfisme dengan Z2. Untuk peringkat 3, kita tahu yang 3 itu adalah nombor perdana, jadi kita dah ada hasil sebelum ini, iaitu dia berasomorfisme dengan Z3 sebab kita ada satu teorem sebelum ni lah. Jadi sekarang kita pergi ke peringkat 4. Jadi untuk peringkat 4, kumpulan G sama ada dia berasomorfisme dengan Z4 ataupun dia berasomorfisme dengan Z2 darab Z2. Ini yang kita akan buktikan lah. Okey, so macam mana kita nak buktikan yang setiap kumpulan G itu berasomorfisme dengan Z4 ataupun Z2 darab silang Z2. So kita tahu peringkat dia 4. So daripada teorem Lagrange, peringkat bagi setiap unsur sama ada 1, 2 atau 4. So peringkat 1 tu untuk unsur yang remeh, identiti. Jadi unsur yang lain daripada identiti akan mempunyai peringkat 2 ataupun 4. Daripada teorem Lagrange, peringkat unsur membahagi peringkat kumpulan. Jadi yang nombor-nombor membahagi 4 adalah 1, 2 ataupun 4. 1 untuk identiti sahaja. Jadi pertama sekali kita lihat, katakan kita mempunyai satu unsur yang peringkat 4 sebab dia ada unsur bukan remeh peringkat 2 atau 4. Jadi katakan ada satu unsur peringkat 4. Katakan unsur tersebut adalah A, iaitu A kuasa 4 adalah identiti. Jadi sebab peringkat bagi A adalah 4, jadi unsur bagi A, kumpulan yang dijana oleh A adalah identiti A kuasa 2 dan A kuasa 3. Jadi maksud dia sama dengan kumpulan G lah, sebab G pun ada 4 unsur sahaja. Kumpulan dijana oleh A pun ada 4 unsur, jadi dia mesti samalah, G sama dengan subkumpulan yang dijana oleh A. Jadi maksud dia G itu kumpulan berkitar. Dan kita telah ada teorem sebelum ini, kalau subkumpulan itu peringkat 4 dan ada subkumpulan yang berkitar, maka dia berasomorfisme dengan Z4. Daripada ini bermaksud G berkitar dijana oleh A. Jadi daripada teorem 11.2 kita dah tunjukkan yang kumpulan albilan yang peringkat dia 4, dia berasomorfisme dengan Z4 daripada teorem 11.2. So kita dah tunjukkanlah kalau mempunyai unsur 4, unsur berperingkat 4, maka G berasomorfisme dengan Z4 daripada sini. Okay, sekarang kita nak tunjukkan yang kedua ni. Sekarang ni kalau kita dah tunjukkan kalau ada unsur peringkat 4, dia satisfy yang ini. So sekarang kalau tak ada sebarang unsur yang peringkat 4, jadi maksud dia semua unsur berperingkat 2. Okay, sekarang kita andaikan semua unsur bukan remeh berperingkat 2, tak ada yang berperingkat 4. Jadi G ada 4 unsur. Jadi kalau semua unsur berperingkat 2, ada 2 unsur peringkat 2. Jadi kita boleh apply lemma 11.1 yang kita baru mula-mula kita lihat tadi. Jadi kalau semua unsur peringkat 2, jadi kalau kita ambil unsur A dan B dalam G, A star B kuasa 2 pun sama dengan identiti lah, sebab semua unsur mempunyai peringkat 2. Termasuklah A star B. Okey. Jadi kalau A star B kuasa 2 sama dengan identiti, kita boleh simpulkan yang A star B sama dengan songsangan dia, A star B juga. Songsangan bagi A star B adalah A star B. Kenapa kita boleh buat kesimpulan ni?
Nanti kita akan tunjukkan kemudian kejap lagi ya. Okey, so dan kemudian kalau A star B minus 1, daripada teorem 5.2 dia akan jadi B minus 1, A minus 1 ya. Kita akan reverse dari belakang lah untuk songsangan. Dan dia akan sama dengan B star A ya, sebab B minus 1 pun sama dengan B, A minus 1 pun sama dengan A. Kenapa kita boleh rumuskan begini? Kalau kita ada X kuasa 2 sama dengan E, sebarang unsur X kuasa 2 sama dengan E ataupun X star X sama dengan E, kita boleh darat silangkan dengan X minus 1 kedua-dua belah. Jadi X star X minus 1 dapat X saja. Di sebelah kanan kita akan dapat X minus 1. So kita boleh simpulkan kalau X kuasa 2 sama dengan identiti, maka X sama dengan X minus 1. Begitu jugalah dekat sini. Kalau A star B kuasa 2 sama dengan E, maka A star B sama dengan A star B minus 1. Daripada sini kita boleh buat kesimpulan yang sama. So begitu juga dengan untuk B dan untuk A. Jadi A star B sama dengan B star A. Jadi kalau A star B sama dengan B star A untuk semua A dan B, maksud dia semua unsur kali tukar tertib. Ya? A star B sama dengan B star A. Jadi G adalah kumpulan bilan. Jadi bila G kumpulan bilan, semua unsur peringkat 2 kali tukar tertib, maka daripada 511.1 G berisomorfisme dengan hasil darat silang Z2 cross Z2. So kita dah buktikanlah. So apa yang telah kita lihat, kumpulan peringkat 2 berisomorfisme dengan Z2. Kumpulan peringkat 3 berisomorfisme dengan Z3. Kumpulan peringkat 4 berisomorfisme sama ada dengan Z4 ataupun Z2 darab Z2. Itu yang telah kita lihat. Kemudian kita tahu Z5, kumpulan peringkat 5 berisomorfisme dengan Z5 sebab 5 tu prime. Okay, sekarang kita nak teruskan dengan peringkat-peringkat yang lain. Jadi kita ada satu teorem lagi. Jika G berperingkat 2P, P nombor perdana. Jadi termasuklah peringkat 6, peringkat 6, kemudian peringkat 8, peringkat 10 dan sebagainya lah. Okey, so peringkat bukan 8, peringkat 6 itu 2 kali 3, kemudian 2 kali 5, peringkat 10 dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan teorem ini. Kalau G berperingkat 2P, dia akan berisomorfisme dengan Z2P ataupun berisomorfisme dengan kumpulan D2P, kumpulan yang simetrik terhadap P gon, yang kita telah lihat. Misalnya kita telah lihat duihedron, peringkat 8 tu dan 2 D8. Kemudian kita ada 2PN lah secara umumnya. Okey. Okey, sekali lagi kita akan gunakan teorem Lagrange. Jadi berdasarkan peringkat bagi G adalah 2P. Jadi daripada teorem Lagrange, setiap unsur peringkat 1, 2, P ataupun 2P. Yang satu adalah untuk remeh. Jadi semua unsur lain peringkat 2, P ataupun 2P. Okey, seperti biasa juga kita akan gunakan trik yang sama dahulu. Kalau ada suatu unsur yang berperingkat 2P, peringkat yang sama dengan G. Jadi kalau ada satu unsur yang berperingkat 2P, katakan A, maka kita telah buktikan yang G berisomorfisme dengan subkumpulan yang dijana oleh A, dan maka dia sama dengan Z2P juga. Okey, itu ini step yang pertama bila kita nak buktikan kaedah-kaedah begini. Yang pertama, kalau satu unsur berperingkat sama dengan G, maka G berkitar dan daripada teorem 11.2 berisomorfisme dengan Z2P daripada 11.2. Okey, itu step yang pertama. Andaikan ada satu unsur yang berperingkat
2P. So sekarang ni kita andaikan tak ada yang berunsur yang berperingkat 2P. So semua unsur sama ada peringkat 2 ataupun P sahaja sekarang. Okey, kalau semua unsur peringkat 2 saja, tak ada yang 2P, tak ada yang P sebab kita dah cancel yang ni, so tinggal yang sekarang 2 atau P. Katakan sekarang semua unsur berperingkat 2. Okey, jadi apabila semua unsur berperingkat 2, kita akan tunjukkan seperti yang kita telah buktikan dalam corollary 10.2, kita boleh tunjukkan yang G itu adalah kumpulan A bilan sebab kita dah tunjukkan yang kalau kuasa 2, A sama dengan A minus 1. Jadi kita telah bukti yang sama, kita boleh tunjukkan dia peringkat G adalah A bilan. Kemudian kita ada lemma 11.1, kalau G kumpulan A bilan, semua unsur peringkat 2 kalau secara tertib, maka dia mempunyai suatu subkumpulan yang berisomorfisme dengan Z2 darab silang Z2 peringkat dia 4. Jadi apabila peringkat 4 daripada teorem Lagrange, setiap subkumpulan sama ada peringkat 2 P ataupun 2P. P itu perdana ganjil, so tak akan dapatlah 4 ni, jadi tidak mungkin berlaku. Adalah suatu percanggahan kerana subkumpulan dalam G mestilah peringkat 2 P ataupun 2P. Yang P itu P nombor perdana ganjil, jadi tak mungkinlah peringkat 2. So ini takkan berlaku percanggahan. Jadi apa yang kita boleh simpulkan kat sini adalah unsur dalam kumpulan G itu ada yang mesti mempunyai peringkat P. Sebab kalau semua unsur peringkat 2 tak berlaku. Jadi mesti ada yang unsur yang mempunyai peringkat P kat sini. Okey, jadi andaikan kita ada satu unsur dalam G yang mempunyai peringkat P. Jadi maksud dia A kuasa P sama dengan identiti. Okey, sekarang sebab G peringkat dia 2P, peringkat G adalah 2P, peringkat A adalah P, jadi ada sebanyak P lagi unsur yang bukan dalam subkumpulan yang dijana oleh A ni lah. Sebab unsur kumpulan yang dijana oleh A tu cuma ada P. Unsur dia identiti A kuasa 2 sampailah A kuasa P minus 1. Jadi kita ambil unsur lain dalam G yang bukan dalam subkumpulan yang dijana oleh A ini. Okey, sekarang kita consider subkumpulan yang dijana oleh B ni. Subkumpulan yang dijana oleh B ni sama ada 2 ataupun ada sebanyak P unsur. Sebab semua subkumpulan peringkat dia 2P ataupun 2P. Jadi kita dah assume dia sebab tak ada semua yang peringkat 2P. Jadi sekarang yang cuma tinggal sama ada peringkat B itu, subkumpulan yang dijana oleh B itu 2 ataupun P. So kita lihat yang pertama, katakan subkumpulan yang dijana oleh B adalah P. Cuba kita lihat persilangan kedua-dua subkumpulan ini. Subkumpulan yang dijana oleh A dan subkumpulan yang dijana oleh B. So B bukan dalam ni, jadi dia kat asing. Dan mungkin ada unsur-unsur yang bersilang lah dalam dua-dua subkumpulan. So unsur yang pasti bersilang adalah identiti. Identiti berada dalam mana-mana subkumpulan. Dan kita telah tunjukkan persilangan dua subkumpulan adalah subkumpulan. Jadi persilangan subkumpulan dijana oleh A bersilang dengan subkumpulan dijana oleh B mestilah subkumpulan kepada subkumpulan yang dijana oleh A. Yang ini adalah persilangan A dan B, jadi dia mestilah subkumpulan kepada A dan dia juga adalah subkumpulan kepada B. Jadi daripada teorem Lagrange sekali lagi, sebab subkumpulan dijana oleh A peringkat dia P, jadi subkumpulan persilangan ni mestilah sama ada peringkat dia 1 ataupun P sendirilah. Sebab subkumpulan membahagi, peringkat dia membahagi peringkat kumpulan. Jadi dia membahagi peringkat subkumpulan dijana oleh A. Peringkat dia adalah P, jadi P nombor perdana, jadi yang nombor membahagi P adalah 1 ataupun P sahaja.
Okey, jadi sebab peringkat B tidak berada dalam subkumpulan dibina oleh A, jadi persilangan dia bukan semua keseluruhan lah, jadi peringkat dia mestilah 1 sahaja ya. Tak boleh P lah, sebab kalau P keseluruhan A ada P, jadi tak boleh lah, akan jadi lebih daripada 1 dia tak boleh keseluruhan P, jadi dia mestilah 1 sahaja ya. Kemudian daripada tarikh yang kita ada, hasil darab dua kumpulan A dan B, kumpulan H star K, subkumpulan H star K, kita ada tarikh 8.3 diberikan sama dengan peringkat A, peringkat bagi H star K sama dengan peringkat bagi A darab peringkat bagi B dibarikan dengan peringkat persilangan A dan H dan K. Jadi ini tarikh 8.3 dan peringkat bagi A adalah P, peringkat bagi B adalah P dan persilangan adalah 1. So sama dengan P kuasa 2 ya. So maksud dia ini adalah satu subkumpulan, peringkat dia P kuasa 2. So satu percanggahan ya, kerana P kuasa 2 tu lebih besar daripada 2P ya. Peringkat bagi G adalah 2P. Tapi ini peringkat bagi subkumpulan dia lebih besar dari peringkat G. So percanggahan lah, tak boleh berlaku Jadi peringkat B sama dengan P tu tak mungkin berlaku. Jadi cuma kemungkinan sekarang peringkat bagi subkumpulan dijana oleh B mestilah 2 sebab kemungkinan dia 2 atau P. Jadi kalau bukan P dia mestilah 2 Jadi peringkat bagi subkumpulan dijana oleh B adalah 2. Maksudnya ada 2 unsur saja yang subkumpulan dijana oleh B itu. Jadi yang pertama identiti, yang kedua mestilah unsur B itu sendirilah, ada 2 unsur sahaja Jadi ini adalah bentuk dia lah. Kes kalau A berperingkat P, subkumpulan dijana oleh A peringkat P, so dia adalah kumpulan kitaran sebab P itu nombor perdana, dan kemudian subkumpulan dijana oleh B ada 2 unsur saja. So ini adalah bentuk dia lah. Bentuk A subkumpulan dijana oleh A dan subkumpulan dijana oleh B. Ini dalam persilangan dia adalah identiti. Jadi apakah indeks dia? Indeks bagi G dengan terhadap subkumpulan dijana oleh A daripada teorem Lagrange juga, indeks bagi G dan subkumpulan dijana oleh A itu sama dengan indeks peringkat G membagi peringkat subkumpulan. Peringkat G adalah 2P, peringkat subkumpulan dijana oleh A adalah P, so sama dengan 2 So indeks bagi subkumpulan dijana oleh A dalam G adalah 2 daripada teorem Lagrange. Apa maksud kalau indeks dia 2? So kita dah ada teorem normal bagi setiap subkumpulan yang indeks dia 2 adalah normal Jadi subkumpulan yang dijana oleh A adalah subkumpulan normal daripada 8.1, teorem 8.1. Jadi disebabkan normal, maka konjugat dia akan berada dalam subkumpulan juga Maksud dia pasangan songsang B minus 1 star unsur dalam A, unsur dalam subkumpulan distarkan dengan B, pasangan songsang ni mesti juga berada dalam subkumpulan tersebut daripada teorem 8.3. Okey, jadi disebabkan B minus 1 star A star B belong to subkumpulan dijana oleh A, subkumpulan ni unsur-unsur dia berbentuk A kuasa something, jadi B minus 1 star A star B mestilah sama dengan A kuasa I untuk suatu I lah, sebab dalam bentuk kuasa A bagi suatu integer I. Jadi kita boleh dapatkan yang A ataupun A ni, unsur A tu kita boleh tuliskan yang A sebagai E star A star E sebab E tu identiti. Kemudian kita boleh kita tahu yang macam mana kita dapat ni, B minus 2 star A
B kuasa 2. Okey, so kita tahu yang B kuasa 2 adalah identiti sebab kita tahu yang unsur dalam subkumpulan B peringkat 2, jadi B kuasa minus 2 adalah identiti So kita boleh gantikan yang E sama dengan B kuasa 2. Kemudian B minus 2 tu kita boleh tuliskan sebagai B minus 1 star B minus 1. Itu dia dengan B kuasa 2, so kita tuliskan sebagai B star B. Okey. Nah, bracket ni kita just letakkan sebab kita nak applykan yang ini. Jadi sekarang kita ada B minus 1 star. Unsur ni mesti juga dalam A kerana subkumpulan A adalah normal Jadi dia sama dengan yang apa kita andaikan kat sini lah. B minus 1 star A star B sama dengan AI. So ini sama dengan suatu AI. So kita boleh letakkan B minus 1 star AI B. Kemudian kita tahu yang B minus 1 star I star B boleh ditulis sebagai B minus 1 star A star B kuasa I sebab kita akan tuliskan ini sebanyak I kali dan kita boleh cancelkan B minus 1. So kita dapat balik benda yang ini Okay, kita boleh tuliskan sebagai B minus 1 star A star B kuasa I dan ini sekali lagi adalah AI. So dia sama dengan AI kuasa I itu adalah AI kuasa 2. Okey, sebab kita tahu A mempunyai peringkat P ataupun A kuasa P sama dengan identiti. Jadi kat sini kita ada A sama dengan AI kuasa 2. Jadi AI kuasa 2 mestilah sama dengan 1 mod P Sebab itu daripada kita ada kita boleh tuliskan sebagai A minus AI kuasa 2 minus A sama dengan E Jadi dia akan jadi I kuasa 2 ni mestilah sama dengan mod P lah sebab A kuasa P akan dapat identiti. Jadi I kuasa 2 ni sama dengan kuasa 1 kat situ mod P. Jadi maksud dia akan samalah dengan apabila maksud I kuasa 2 kongruen dengan 1 mod P, maksud dia I kuasa 2 tolak 1 mestilah gandaan P ataupun P membahagi I kuasa 2 tolak 1 Dan I kuasa 2 tolak 1 tu berarti I tolak 1, I tambah 1. Jadi dan kita tahu P itu perdana, nombor perdana, jadi I itu sama ada 1 ataupun negatif 1 mod P. Jadi kemungkinan untuk P ni adalah 1 ataupun negatif 1 sahaja. Okey, jadi kita ada kat sini I itu sama ada 1 ataupun negatif 1 sahaja. Jadi sebab mod P. Jadi sama ada B minus 1 A B sama dengan A kuasa 1 ataupun A kuasa negatif 1. So sekarang kita cuba pertimbangkan dua kes ini. Okey, yang pertama kalau I itu 1 B minus 1 star A star B sama dengan A kuasa 1. Jadi kita boleh dapat yang A star B pindahkan daratkan dengan B kedua-dua belah. So dapat A star B sama dengan B star A iaitu dia kalis tukar tertib. Jadi A dan B kalis tukar tertib. Kita boleh pertimbangkan peringkat bagi A star B. Katakan A star B peringkat dia N. Maka A star B kuasa N sama dengan identiti. Dan sebab kalis tukar tertib kita boleh tukarkanlah A star B, A star B, A star B itu boleh pindahkan A dahulu, B kemudian. Dan kemudian A kuasa N sama dengan B kuasa minus N. Sebab ini kita daratkan dengan B minus N kedua-dua belah, B minus N, B minus N. Jadi cancelkan, so dapat A kuasa N sama dengan B minus N. Dan dia berada dalam unsur dalam sebab A dalam A dan B dalam B, so dia berada dalam persilangan subkumpulan dijana oleh A dan subkumpulan dijana oleh B, maka dia sama dengan 1 lah sebab A dan B berbeza. Okay, tak sama, jadi identiti. Jadi maksud dia peringkat, kita tahu peringkat bagi A sama dengan P dan peringkat bagi B sama dengan 2. So that's why kita dapat persilangan dia hanya satu unsur 1. Jadi P ini dia mestilah membahagi
membahagi N sebab A peringkat bagi A star B sama dengan N, dan tapi dia juga membahagi peringkat A dan B, jadi dia P membahagi N dan juga 2 membahagi N. Okey, jadi sebabkan P membahagi N iaitu P gandaan N dan 2 gandaan N, jadi 2 darab P pun adalah gandaan N ataupun 2P membahagi N. Jadi maksud dia itu A star B berperingkat 2P dan itu adalah percanggahan. Kerana kita andaikan lebih awal lagi tak ada unsur yang berperingkat 2P. Dan kita telah pertimbangkanlah sebelum ini. Dalam kes 1 kalau ada unsur peringkat 2P maka dia berisomorfisme dengan Z2P. Okey, jadi sekarang cuma tinggal kes yang kalau A sama dengan I dia adalah negatif 1. Okey. Jadi indeks dia 2. Indeks dia 2 tadi. Jadi ada 2 koset kiri. E star A dan satu lagi yang kalau koset indeks dia 2, satu adalah yang subkumpulan H, yang satu lagi yang pelengkap dia. Jadi satu adalah subkumpulan dijana oleh A, satu lagi adalah pelengkap dia lah. So bentuk pelengkap dia adalah sebegini. Okey, itu jadilah peringkat G adalah 2P. So ini adalah P, dan satu lagi adalah P lagi unsur. Okey, jadi bagaimana operasi dia 2 untuk koset. So kita telah lihat kumpulan hasil bahagi untuk koset. Jadi kita ada beberapa kes lah kita akan lihat kat situ. Jadi yang ini saya tak akan tunjukkan secara detail. Kita boleh perhatikanlah hasil darab dia sebegini dan sebagainya lah. Kita boleh lihat beberapa operasi dia. Okey, jadi kat sini saya tak akan tunjukkan ni. Yang penting dekat sini untuk teorem ni adalah hasil dia. Hasil dia iaitu anda tahu yang bagi kumpulan peringkat 2P sama ada dia berisomorfisme dengan Z2P ataupun berisomorfisme dengan D2P. Itu yang penting. Pembuktian ni you cuba lihat saja step dia bagaimana kita lakukan. So anda tak perlu hafal lah semua cara pembuktian ni. Jadi kita ada koset tu, ada 2 unsur koset. Jadi bagaimana kita nak mendarabkan unsur-unsur dalam elemen ni lah kita nak darabkan. Jadi ada beberapa kes lah kat sini yang kita boleh peroleh daripada maklumat-maklumat yang kita ada kat sini. Jadi hasil dia adalah kumpulan G itu, apa yang kita dapat adalah unsur-unsur G, dan ini adalah kumpulan 2P, kumpulan simetri terhadap P-gon yang kita ada. Kita dah lihat contoh untuk D8 iaitu simetri terhadap segi 4 sama, kemudian D6 simetri terhadap segi 3 sama, yang kita dah lihat contoh. Jadi unsur-unsur dia adalah putaran sebab dia ada gon dia ada 2P, jadi kita boleh putarkan berdasarkan sudut lah. Jadi kalau segi 4 sama kita dapat 4 putaran. Jadi kalau 2P kita ada P putaran dia, dan juga kita ada pembalikan F dia. So kita ada P gon. So yang pertama untuk putaran, putaran kita boleh putarkanlah 360 darjah bahagi P, putarkan ni. Kita lihat contoh yang segi 4 sama dan segi 3 sama. So secara umumnya untuk P-gon kita ada putaran dan pembalikan kita ada sebanyak P paksi yang kita boleh balikkan. So itu adalah kumpulan D2P. So ini adalah subkumpulan G yang kita ada, subkumpulan yang dijana oleh A, ada sebanyak P unsur, dan ini dia yang sepadan dia lah. Dia berisomorfisme tu sebab dia sepadan, dan yang ini yang akan sifat ni akan sepadan dengan pembalikan. Jadi untuk kita tunjukkan dia adalah isomorfisme, kita perlu pertimbangkanlah suatu pemetaan alfa.
dan kita boleh tunjukkan dia adalah suatu isomorfisme. Jadi kita telah buktikan kat sini kumpulan G itu berisomorfisme dengan kumpulan D2P. Okey, so itulah kesimpulan dia lah. Bagi setiap kumpulan peringkat 2P, dia berisomorfisme sama ada dengan Z2P ataupun D2P. Okey, so kita lihat contoh yang kita telah lihat ni, iaitu kumpulan D8 ya. So kalau kumpulan tidak berkitar peringkat D8, semua unsur mempunyai sama ada subkumpulan yang peringkat 4 dan juga yang satu lagi unsur lah yang B bukan dalam subkumpulan dijana oleh A ya. Jadi kita lihat operasi-operasi yang ada ya. Okey, dan kalau kita pertimbangkan bila kita dah ada semua operasi ni dan kita darabkanlah ya, macam mana kita nak darabkan operasi gubahan tu menggunakan maklumat yang kita ada. Kalau A kuasa I star A kuasa J dapat A kuasa I tambah J, A kuasa I tambahkan dengan BIJ ya. A kuasa I kat sini didarabkan dengan BIJ kat sini, macam mana kita dapat dia? So diberikan misalnya BAJ minus 1 dan sebagainya. Kita boleh lengkapkanlah kumpulan G tersebut ya, dalam sifat Kelly dia. Dan kita bandingkan dengan D8 ya, D8 dan kita boleh perhatikanlah dia mempunyai sifat-sifat yang sama ya. Jadi mereka berisomorfisme dengan D8 ini. Okey, kemudian untuk teorem yang selanjutnya adalah untuk UMN kumpulan unit UMN berisomorfisme dengan darab silangkan dengan UN ya, untuk kumpulan unit ya, jika M dan N perdana relatif ya. So pembuktian ni pun kita boleh buktikan dengan mencari suatu isomorfisme mencari satu pemetaan daripada UMN kepada UM cross UN so kita gunakan pemetaan dia adalah A, unsur dalam MN tu, unit dalam MN tu kita petakan kepada A dan A juga Okey. So sekali lagi untuk ini sebab kita melibatkan kelas kesetaraan kumpulan unit tu melibatkan kelas kesetaraan, kita kena tunjukkan dia tertarik rapi. Kemudian untuk tunjukkan tertarik rapi, kita ambil yang dua unsur yang sama mewakili unsur yang mewakili kelas kesetaraan yang sama. Katakan kalau A setara dengan B dalam MN, boleh tak kita tunjukkan yang alpha A sama dengan alpha B dalam MN ya. Jadi maksud dia kalau A dan B setara dalam modulo MN, maksud dia A dan minus B itu gandaan MN. MN membahagi inilah maksud dia MN kali suatu sama dengan A minus B ya. Jadi ini maksud dia M membahagi A minus B dan N membahagi A minus B ya, sebab dia perdana relatif ya. Jadi dia M membahagi A minus B dan M membahagi A minus B, dan ini maksud dia A kongruen dengan B dalam mod M dan juga kongruen dengan B dalam mod N ya. So dia tetap rapi. Kemudian kita tunjukkan dia homomorfisme. Kita tunjukkan dua perkara lagi. Kalau alpha A darab silang dengan alpha B, adakah dia sama dengan alpha A darab dengan alpha B? Yang ni pun kita gunakan takrif dia kat sini ya. Kita boleh tunjukkan begitu dan kita boleh gunakan takrif dia dan tunjukkan dia sama ya. Jadi dia bersifat dia adalah homomorfisme. Kemudian kita kena tunjukkan alpha ini bersifat one to one dan juga bersifat surjektif ya, on to ya. So injektif pun sama juga, kita gunakan sifat kernel ya.
Jadi kalau A belong to kernel alpha, kita tunjukkan yang A itu adalah identity, ya, sebab kita ada satu theorem untuk tunjukkan injektif kalau kernel alpha adalah trivial, adalah remeh, hanya cuma mempunyai identity saja, ya. Kita nak tunjukkan kalau A belong to kernel alpha, maka A itu mestilah identity, ya. So ini pun simple saja sebab kita tunjukkan kalau alpha A sama dengan AA itu sama dengan identity dia iaitu 1, 1, kita boleh tunjukkanlah yang A kongruen dengan 1 mod M dan kongruen dengan 1 mod N, jadi maka A juga kongruen dengan 1 mod MN. Okey, daripada situ kita boleh simpulkanlah yang sebab M dan N itu perdana relatif, ya. Okay. Dan kemudian untuk subjektif pun sama juga, So kita cari satu unsur C dan D dalam M dan N, apakah unsur yang memetakan kepada C dan D, So sebab C dan D perdana relatif, jadi kita boleh cari suatu U dan V, daripada corollary 3.1 tu yang MU tambah NV sama dengan GCD, GCD dia adalah 1, kita boleh cari satu unsur tu. Dan kemudian apa maksud ni, kita maksud dia kalau daripada MU tambah NV sama dengan 1, jadi kita boleh tuliskan yang M sebab dia GCD dia 1, kenapa kita boleh tulis ni, RS belong to Z MV MV sama dengan 1 tolak NR macam mana kita dapat ni, sekejap. U, V belong to Z, MU tambah NV sama dengan 1, so kita dapat MV sama dengan, ini takrif GCD, Jadi sekarang ni kita ada C dan D tu, so kita boleh dapatlah MV sama dengan 1 tolak NR dan NU sama dengan 1 tolak MS, dan kita akan pilih yang A, kita nak comparekan apa yang akan memetakan kepada A dan B, jadi kita akan pilih A sama dengan MVD tambah NUC, dan di sini yang GCD A dan M tu adalah 1, jadi kita boleh tunjukkan yang A itu berada dalam UMN, dan kita boleh tunjukkanlah yang apakah pilihan untuk D dan C itu, jadi kita boleh tunjukkan yang A adalah D mod N, jadi A juga adalah C mod M, dan itulah yang akan memetakan kepada A. Okey, so kita dah tunjukkan dia berisomorfisme dengan A dan A. Okey, itu yang kita telah lihat. Okey, jadi untuk tajuk yang untuk tajuk yang ke-11 ini, untuk bab 11 ni, apa yang anda perlu tahu adalah untuk tajuk yang ke-11 ini, pembuktian dia tu anda cuma fahamkan bagaimana kita dapat pembuktian. Bukan pembuktian tu tak perlu hafal dan sebagainya lah. Apa yang anda perlu tahu adalah sifat-sifat isomorfisme itu. Jadi apa yang anda penting yang kita nak tahu ini adalah ini. Jadi apa yang anda perlu tahu dalam bab 11 ini, yang ini, So yang pertama anda perlu tahu apa itu maksud
isomorfisme. Maksud dia anda boleh tunjukkan yang isomorfisme itu adalah kalau kita boleh cari suatu pemetaan homomorfisme daripada G kepada H yang bersifat bijektif. Maksud dia anda boleh tunjukkan dua kumpulan itu berisomorfisme. Jika anda boleh tunjukkan, anda dapat cari satu homomorfisme daripada G dan H yang bersifat bijektif dan injektif. Itu yang pertama, boleh tunjukkan yang pemetaan itu isomorfisme. Boleh tunjukkan dia one to one dan juga surjektif, dan juga mesti tunjukkan dia homomorfisme lah. Itu, dan kemudian anda perlu tahu beberapa sifat-sifat isomorfisme itu, iaitu yang pertamanya ZPQ berisomorfisme dengan ZP darat silang dengan ZQ, jika GCD dia satu. Kemudian kalau dia peringkat berkitar, maka dia berisomorfisme dengan Z ataupun berisomorfisme dengan ZN. Itu sifat dia yang perlu tahu. Pembuktian dia tu tak perlu. Okey, kemudian kalau peringkat dia 4, G akan berisomorfisme dengan Z4 ataupun berisomorfisme dengan Z2 darat silang Z2. Kemudian kalau peringkat G ganjil, dia akan berisomorfisme dengan Z2P ataupun Z2, yang ni bukan P, kalau dia peringkat G adalah 2P dan P itu nombor perdana ganjil, maka dia berisomorfisme dengan Z2P ataupun berisomorfisme dengan D2P. Jadi termasuklah misalnya kalau G peringkat G sama dengan misalnya peringkat G sama dengan 8, maka kita tahu dia sama ada berisomorfisme dengan Z8 ataupun berisomorfisme dengan D8. Itu maksud dia lah. Kemudian yang satu lagi, kalau M dan N nombor perdana relatif, maka kumpulan unit Mn berisomorfisme dengan UM darat silang dengan UN. So inilah beberapa sifat yang anda perlu tahu. Pembuktian dia tu anda cuma fahamkan bagaimana step dia dilakukanlah, step by step. So that's okay. So itu yang penting lah untuk tajuk yang ke-11 ini. Okay. Okey, so untuk tajuk 11 ni ada apa persoalan dahulu? Prof, saya nak tanya. Kan tadi Prof cakap yang peringkat bagi G tu kan 2P. 2P. Lepas tu kan ada contoh tadi kalau peringkat dia 8. So maksudnya 2P tu sama dengan 8. 2P 8, P tu 4 lah. P tu sama dengan 4 tapi P tu bukan perdana ganjil. Dia kalau nombor 8 tu dia ada banyak kes lagi lah. Yang kita nak apply contoh ni sebenarnya dalam buku tu dia nak tunjukkan yang P dia 3. P dia 3, kalau anda recall balik dahulu, kalau P dia 3 adalah 6 lah. Jadi dia nak tunjukkan sebenarnya dalam ni adalah untuk peringkat 6, dia sama ada berisomorfisme dengan Z6 ataupun D6. D6, okey. D6 tu sama dengan S3. Ada contoh sebelum ni S3 tu D6. Dan contoh ada subkumpulan tajuk yang berapa yang kita ada? Tajuk yang ke-6. Kalau tak silap saya ada tunjukkan yang D6 adalah S3. Jadi maksud dia sekarang apa yang dia nak tunjukkan dalam bab tu, dia nak pergi peringkat dia tu, peringkat 2 isomorfisme dengan Z2, peringkat 3 isomorfisme dengan Z3, kemudian peringkat 4 ada dua bentuk, sama ada Z4 ataupun Z2 darat Z2. Kemudian Z5, peringkat 5 Z5 sebab P itu nombor perdana. So sekarang dia gunakan teorem-teorem ni untuk tunjukkan yang peringkat 6.
iaitu sama ada Z6 ataupun D6 ataupun S3. Sorry, saya terlupa nak mention tu lah. Okay. Terima kasih Prof. Okay, so itu yang penting untuk tajuk 11 ni, anda cuma tahu macam mana nak tunjukkan dua subkumpulan itu berisomorfisme. Tunjukkan dia homomorfisme, one to one dan juga surjektif on to. Itu yang penting lah. Okay. Okay, so sekarang kita akan sambung sedikit lagi mengenai kumpulan simetrik. Yang tajuk 12 tu dia agak complicated sedikit, tapi kalau anda berminat anda boleh tengoklah, ya. Kemudian kalau kita ada sempat masa nanti kita akan ulang balik tajuk yang ke-12 itu, ya. Okey. So sekarang kita akan sambung kepada tajuk yang seterusnya iaitu kumpulan simetrik, dan kemudian pada pada besok kita akan pergi kepada struktur yang kedua iaitu gelanggang. So saya dah maklumkan dahulu kita ada dua struktur utama iaitu kumpulan dan gelanggang. Jadi kita akan mulakan tajuk gelanggang pada besok kita akan lihat kumpulan simetrik, ya. Kumpulan simetrik kita akan lihat, kita ada 1, 2, 3, okey. Kumpulan simetrik kita akan lihat besok, ya, iaitu tajuk yang ke-13. Kemudian pada minggu hadapan kita akan mulakan dengan tajuk gelanggang lah, ya. Okey. So ada apa persoalan lain tak untuk hari ini? Besok kita akan pergi tajuk 13, ya, simetrik. Kemudian hari Selasa depan tajuk 14, ya, gelanggang. Setakat ni tak ada. Tak ada, ya. Okey, kalau ada apa-apa masalah lagi boleh WhatsApp saya, ya. Okey, so kita akan berhenti di sini dulu, ya, sebab saya takkan sambung dengan tajuk kumpulan simetrik ni lah, sebab dia akan jadi sebab kita move terlalu cepat sikit kan. Jadi kita akan sambung besok, kumpulan simetrik tu, ya. Okey, kita jumpa besok, ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Okey. Terima kasih Prof. Okey.